Ini adalah ayat 65 dan 66 dan saya betul-betul mahu bercakap pasal ayat 65. Dari surah Yunus, surah ke-10, Allah memberitahu nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Wala yahzunka qauluhum." Apa yang mereka katakan kepada kamu tidak sepatutnya menyedihkan kamu. Perkara yang mereka katakan tidak boleh menyedihkan hati kamu, dan apa yang diberitahu Allah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ayat ini ialah bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam akan mendengar kata-kata yang akan benar-benar menyakitkannya. Dan Allah berfirman, jangan biarkan perkara-perkara itu menyakitkan kamu. Kamu harus menjadi lebih kuat dari itu. Kerana jika kamu biarkan perkara-perkara itu menyakitkan kamu, ia akan jatuhkan semangat kamu. Kamu tidak akan dapat menjalankan kerja kamu. Kamu harus menyampaikan mesej Islam kepada semua. Mesej harapan, mesej optimism. Mesej yang dapat bawa manusia untuk mencarikan balik tujuan mereka yang sebenar-benarnya. Sekiranya kamu jatuh semangat, bagaimana manusia akan mendapatkan semangat mereka? Bagaimana mereka akan dapat capai motivasi mereka? Jadi kamu jangan ambil peduli dengan kata-kata mereka. Dan jika anda menganggapnya sebagai hinaan untuk anda, atau kepada Islam, atau kepada Allah, perkara yang mereka katakan itu, fa innal izzati lillahi jami'an. Tidak syak lagi kekuasaan dan kehormatan dan kemuliaan dan marwah adalah semua kepunyaan Allah, kesemuanya. Semua marwah, semua kuasa, segala hormat, semua kemuliaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyangka bahawa Allah boleh dihina. Itu tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala memiliki kehormatan, kemuliaan. Allah memilikinya. Jadi jangan bimbang. Huwas Samiul Alim. Dan jangan fikir Allah tidak mendengar apa-apa yang mereka katakan. Dan jangan fikir Allah tidak tahu apa yang mereka katakan yang kamu tidak dapat dengar. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Allah memberi nasihat yang jelas kepada Rasulnya mengenai bagaimana untuk terus berjuang walaupun mendengar ucapan yang kesat dari mereka. Kalian yang berada dalam online, sebahagian daripada anda terdedah kepada video blog, komen di bawah video YouTube yang sangat menyakitkan bagi Islam. Maksud saya, hanya dengan membacanya, ia akan membuat anda merasa sakit hati dan sangat rasa jijik. Macam mana orang boleh mengatakan hal-hal sedemikian tentang Allah, tentang utusannya sallallahu alaihi wasallam? Satu perkara ialah untuk jangan mempercayai mereka. Tetapi jenis kebencian dan jenis permusuhan yang agresif itu sangat senang keluar dari mulut dorang. Membuatkan anda bertanya pada diri sendiri, orang apa ni? Macam mana seseorang itu boleh mengeluarkan kata-kata seperti itu? Ia menjijikkan dan membuat kamu terganggu. Tetapi Allah mengatakan kepada Rasulnya sendiri, sekiranya anda terganggu kerana anda mempunyai iman, dan ketahuilah iman kita tidak dapat dibandingkan dengan iman Rasulullah SAW. Beliau juga terganggu dengan sikap itu dan beliau diberitahu, jangan biarkannya segala itu sampai kepada kamu. Itu semua tidak dapat sikit pun menghilangkan martabat Allah. Allah tetap memilikinya, jadi kamu tidak perlu risau. Dan juga Allah mendengar apa yang semua mereka katakan, jadi mereka tak akan lepas. Dan bukannya seperti Allah tidak memiliki mereka-mereka ni semua. Dia adalah Tuhanmu, sama ada mereka-mereka ni kenalnya atau tidak, dia tetap juga Tuhan mereka. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Ketahuilah kamu, Allah memiliki kesemua di langit dan kesemua di bumi. Allah memiliki kesemuanya. Dan mereka tidak akan dapat lari dengan apa yang mereka katakan. Ini adalah sesuatu yang ia tidak sepatutnya mengganggu dengan kerja-kerja yang harus kamu lakukan. Apabila kita terpengaruh dengan kata-kata negatif ini dan ucapan kebencian ini, maka kita akan menjadi reactionary dan semua yang kita buat nanti hanya akan dihabiskan untuk membalas balik kebencian itu. Maksudnya kita belum faham apa yang sepatutnya kita lakukan. Kata-kata seperti ini semuanya adalah satu gangguan, kesemuanya. Sebaliknya, kamu harus belajar agama kamu dengan betul dan kamu harus berkongsi kebenaran agama itu dengan orang lain dengan cara yang sopan. Itulah misi yang kamu dan saya harus laksanakan. Juga kita perlu maintain dalam melaksanakan misi itu. Dan kita tidak boleh membiarkan sikap agresif mereka atau benci mereka atau taktik-taktik gangguan diguna pakai oleh mereka yang sememangnya sudah benci sama kita, tidak kira dengan apa yang kita buat, tidak kira apa pun kita buat. Kita tak boleh biarkan itu semua mempengaruhi dan mengganggu kita dari apa yang sepatutnya kita lakukan dalam misi kita yang sebenar. Sama seperti Nabi Muhammad SAW juga yang telah dipesan untuk jangan menjadi terganggu dari melaksanakan misi beliau SAW.